Hai semua, saya Cikgu Tang. Dalam video ini, Cikgu akan menerangkan 3 kaedah penghitungan pendapatan negara. Antara 3 kaedah penghitungan pendapatan negara iaitu A. Kaedah keluaran, B. Kaedah perbelanjaan, C. Kaedah pendapatan. A. Kaedah keluaran ataupun lebih dikenali sebagai nilai tambah. Iaitu yang pertama, mencampurkan nilai tambah yang diwujudkan oleh pelbagai sektor ekonomi dalam sesebuah negara dalam jangka masa 1 tahun. Nilai tambah bermaksud tambahan nilai yang berlaku ke atas barang dan perkhidmatan selepas melalui proses pengeluaran. Konsep barang akhir. Barang akhir ialah barang yang boleh digunakan oleh isi rumah tanpa diproses selanjutnya. Misalnya, roti. Seterusnya, konsep barang perantaraan. Barang perantaraan ialah barang yang perlu diproses selanjutnya dan tidak dicampur untuk mengelakkan pengiraan 2 kali. Misalnya, tepung gandum perlu diproses selanjutnya untuk menjadi roti. Seterusnya, konsep barang import. Barang import perlu ditolak, iaitu barang import tidak diambil kira dalam kaedah keluaran. Di sini kita lihat jadual untuk penghitungan nilai tambah, iaitu tanpa melibatkan barang import. Antaranya, memetik kapas ataupun kapas. Kapas merupakan barang perantaraan. Menenun kain. Kain merupakan barang perantaraan. Membuat baju, iaitu baju, dan butik pakaian iaitu menjual baju, iaitu baju merupakan barang akhir. Nilai keluaran diberi iaitu kapas sebanyak RM100, kain RM150, baju RM250, menjual baju RM350. Sekiranya kita menjumlahkan nilai keluaran ini, maka nilainya akan menjadi besar iaitu jumlahnya RM800. Tapi sebenarnya, kita perlu mengambil kira barang perantaraan tersebut. Iaitu kaedah yang kita gunakan ialah kaedah nilai tambah ataupun nilai tambah. Nilai ditambah untuk kapas iaitu 100 tolak 0 sama dengan 100. Iaitu kita hanya membuat penolakan iaitu 100 tolak 0, 100. Seterusnya, untuk peringkat yang kedua, kain 150 tolak yang sebelum ini iaitu tolak 100, maka nilai ditambahnya iaitu 50. Baju 250 tolak yang sebelum iaitu 250 tolak 150, maka jumlah nilainya 100. Seterusnya, 350 tolak 250, nilainya ialah sebanyak 100. Apabila kita menjumlahkan nilai ditambah ini, iaitu jumlah besarnya sebanyak 350. Iaitu untuk perhitungan jumlah nilai ditambah, iaitu 100
tambah 50, tambah 100, tambah 100, maka jumlah nilai ditambahnya iaitu sebanyak RM350. Sementara kita mendapati bahawa untuk jualan baju di butik pakaian iaitu nilai barang akhir iaitu sebanyak RM350. Dengan itu, kita boleh membuat kesimpulan bahawa jumlah nilai ditambah iaitu RM350 sama dengan nilai barang akhir iaitu jualan baju di butik pakaian iaitu RM350. Sambungan daripada nilai ditambah iaitu kaedah keluaran, di mana kita melihatkan untuk di bawah kaedah keluaran ini, iaitu kita mengambil kira semua sektor-sektor ekonomi yang terlibat dalam negara kita. Antaranya di Malaysia, antara sektor ekonomi yang terlibat adalah seperti pertanian, perlombongan dan kuari, pembuatan, pembinaan dan juga perkhidmatan. Di sini kita lihat contoh akaun KDNK harga pasaran, di mana KDNK harga pasaran tahun 2010 mengikut jenis aktiviti ekonomi pada harga mala 2005. Harga mala bermaksud ia tidak dipengaruhi oleh inflasi. Antaranya, sektor pertanian diberi nilainya 51,262, perlombongan dan kuari 66,182, pembuatan 170,261, pembinaan 21,459, perkhidmatan 359,829. Apabila kita menjumlahkan kesemua sektor ekonomi tersebut dan kita membuat tambah cukai import iaitu sebanyak 7,660, maka kita akan mendapat jumlah besarnya iaitu KDNK harga pasaran iaitu sebanyak 676,652, di mana di bawah sektor yang ketiga iaitu sektor perkhidmatan ini, A. Utility 17,496, B. Perdagangan dan runcit 95,281, penginapan dan restoran 16,515, pengangkutan dan penyimpanan 24,736, komunikasi 24,550, kewangan dan insurans 61,368, hartanah dan perkhidmatan perniagaan 36,601, perkhidmatan lain 34,413, perkhidmatan kerajaan 48,868, di mana kita telah pun menjumlahkan sektor perkhidmatan dari A sehingga I, iaitu kita dapat jumlah besar sektor perkhidmatan ini, iaitu 359,829. Kenapa kita perlu menambahkan cukai import? Cukai import ini merupakan cukai tak langsung yang akan menaikkan harga pasaran dan barang import tersebut perlu ditambah. Perhatikan di bawah kaedah keluaran ini, iaitu apabila kita menjumlahkan sektor-sektor ekonomi, pertanian, perlombongan dan kuari, pembuatan, pembinaan, perkhidmatan, dan kita tambah cukai import,
Jumlahnya iaitu kita dapat ialah dalam KDNK harga pasaran. Untuk sektor yang pertama, ia mengandungi dua, iaitu pertanian dan pelombongan dan kuari. Sektor kedua, iaitu ia mengandungi pembuatan dan pembinaan. Bagi yang lain-lain, iaitu sektor perkhidmatan, iaitu melibatkan daripada A sehingga I. Sama-sama kita lihat pula untuk penghitungan sumbangan sektor tersebut. Bagi sektor utama, iaitu kita menjumlahkan pertanian dan pelombongan dan kuari. Maka angka ini, kedua-dua ini akan diambil kira. Di mana 51,262 tambah 66,182, maka jumlah besar bagi sumbangan sektor utama ialah 117,444. Untuk perhitungan peratus sumbangan sektor iaitu 117,444 bahagi KDNK harga pasaran iaitu bahagi 676,652 darab 100. Maka peratus sumbangan sektor tersebut ialah sebanyak 17.36%. Sumbangan sektor kedua. Di mana sektor kedua meliputi pembuatan dan pembinaan. Maka nilai ini akan diambil kira untuk sektor kedua iaitu pembuatan dan juga pembinaan. Bagi sumbangan sektor kedua ialah 170,261 tambah 21,459, maka jumlah sumbangannya ialah sebanyak 191,720. Untuk perhitungan peratus sumbangan sektor iaitu 191,720 bahagi 67,652 darab 100. Maka peratus sumbangan sektornya ialah sebanyak 28.33%. Bagi sektor ketiga, iaitu kita menjumlahkan daripada A sehingga I. Maka jumlah besarnya iaitu sebanyak 359,829. Untuk perhitungan peratus sumbangan sektor iaitu 359,829 bahagi 676,652 darab 100, maka peratus sumbangan sektor ialah sebanyak 53.18%. Perhatikan di sini, bagi sektor utama, iaitu lebih kurang 17.36%. Maksud di sini, sektor utama menjadi kurang penting untuk perhitungan sektor ekonomi. Bagi sektor kedua, iaitu 28.33%, manakala bagi sektor ketiga, iaitu 53.18%, ini menampakkan bagi sektor ketiga di mana ia melebihi 50%, ini bermaksud sektor perkhidmatan iaitu sektor ketiga menjadi semakin penting untuk sumbangan sektor tersebut. Rumus bagi kaedah keluaran ialah KDNK harga pasaran sama dengan nilai ditambah iaitu sektor utama campur sektor kedua campur sektor ketiga, campur cukai import. Ingat bahawa bagi kaedah keluaran, kita akan mendapat KDNK harga pasaran. Seterusnya, untuk menghitung KDNK harga pasaran, di mana
KDNK harga pasaran tambah PFBLN, iaitu pendapatan faktor bersih luar negeri. Untuk mendapat KNK cost factor, di mana KNK harga pasaran tolak CTL, iaitu tolak cukai tak langsung, dan tambah subsidi. Untuk mendapatkan KNBKF, di mana KNKKF perlu tolak susut nilai. Baik, kaedah yang kedua iaitu kaedah perbelanjaan. Kaedah perbelanjaan lebih dikenali sebagai nilai barang akhir. Nilai barang akhir merupakan harga barang siap di pasaran. Di sini perhatikan KNK harga pasaran Malaysia pada tahun 2009 iaitu mengikut harga semasa. Antara jenis perbelanjaannya yang terlibat ialah perbelanjaan penggunaan awam, CG, Consumption of Government, swasta, CP, Consumption of Private Sector, pelaburan kasar, awam, IG, Investment of Government, swasta, IP, Investment of Private Sector, perubahan stok iaitu perubahan I, dan ekspor bersih iaitu ekspor barang dan perkhidmatan X, dan import barang dan perkhidmatan M. Apakah yang dimaksudkan sebagai penggunaan swasta? Penggunaan swasta bermaksud perbelanjaan isi rumah untuk membeli barang dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh firma. Apakah yang dimaksudkan dengan penggunaan awam? Iaitu perbelanjaan mengurus yang dilakukan oleh kerajaan untuk membiayai pentadbiran kerajaan dan memberi perkhidmatan kepada orang ramai. Seterusnya, pelaburan swasta ataupun lebih dikenali sebagai pembentukan modal tetap kasar swasta. Ia bermaksud perbelanjaan firma untuk menambah stok bahan mentah, barang modal dan harta tetap untuk meningkatkan daya pengeluaran dan pendapatan masa hadapan. Seterusnya, pelaburan awam ataupun lebih dikenali sebagai pembentukan modal tetap kasar awam, iaitu ia bermaksud perbelanjaan pembangunan yang dilakukan oleh kerajaan untuk menambahkan infrastruktur dan kemampuan ekonomi bagi tujuan mengeluarkan barang pada masa hadapan. Perubahan stok. Perubahan stok bermaksud perbezaan antara nilai stok akhir dengan nilai stok awal. Definisi ini agak penting dan dia pernah ditanya berkali-kali dalam peperiksaan STPM. Cikgu ulangi, iaitu perubahan stok bermaksud perbezaan antara nilai stok akhir dengan nilai stok awal. Sekiranya perubahan stok itu positif, ini bermaksud bahawa nilai stok akhir lebih besar daripada nilai stok awal. Sekiranya perubahan stok tersebut adalah negatif, ini bermakna nilai stok akhir lebih kecil daripada nilai stok awal. Ekspor. Ekspor bersih iaitu ekspor barang dan perkhidmatan. Apakah yang dimaksudkan sebagai ekspor barang dan perkhidmatan? Iaitu
perbelanjaan negara-negara asing ke atas barang dan perkhidmatan yang dijual oleh negara itu. Antaranya yang pertama, perbelanjaan negara-negara asing akan menambahkan pendapatan negara itu. Oleh itu, nilai ekspor dan perkhidmatan, nilai ekspor barang dan perkhidmatan harus dicampurkan dalam akaun KNK negara itu. Seterusnya, import barang dan perkhidmatan iaitu perbelanjaan negara itu ke atas barang dan perkhidmatan yang dibeli dari negara-negara asing, di mana perbelanjaan import akan mengurangkan pendapatan negara itu dan nilai import barang dan perkhidmatan harus ditolak dalam akaun KNK negara tersebut. Ekspor bersih. Apakah yang dimaksudkan dengan ekspor bersih? Iaitu perbezaan antara ekspor barang dan perkhidmatan dengan import barang dan perkhidmatan. Sekiranya ekspor bersih positif, iaitu apabila ekspor melebihi import. Ekspor bersih negatif apabila ekspor kurang daripada import. Seterusnya ialah bayaran faktor bersih ke luar negeri ataupun PFBLN, pendapatan faktor bersih dari luar negeri, iaitu beza antara bayaran negara asing terhadap penggunaan faktor pengeluaran tempatan dengan bayaran negara tempatan terhadap penggunaan faktor pengeluaran asing. Sekiranya PFBLN positif, maka ini akan menambahkan pendapatan negara. Sekiranya PFBLN negatif, ini akan mengurangkan pendapatan negara. Perhatikan KNK harga pasaran Malaysia dalam jadual diberi perbelanjaan penggunaan awam iaitu 95,918, swasta, perbelanjaan penggunaan swasta 338,894, pelaburan kasar awam 71,670, pelaburan kasar swasta 66,155, perubahan stok negatif 38,358, ekspor bersih iaitu kita ambil X 655,335, tolak M 508,927, iaitu jumlah bersih ekspor bersihnya iaitu sebanyak 146,408. Apabila kita menghitungkan KDNK harga pasaran, iaitu kita mengambil nilai-nilai perbelanjaan penggunaan awam, swasta, pelaburan kasar awam, swasta, perubahan stok dan juga ekspor bersih. Maka jumlah besarnya ialah sebanyak 680,687. Perhatikan di sini, apabila kita menghitungkan kaedah perbelanjaan ini, yang pertama kita akan dapat dalam KDNK harga pasaran. Seterusnya, kita nak dapatkan KNK harga pasaran. Maksud di sini daripada KDNK, kita nak jadikan dia sebagai KNK harga pasaran. Maka KDNK harga pasaran kita perlu campur lagi PFBLN. Dan bayaran faktor bersih ke luar negeri ini dalam negatif, iaitu sebanyak negatif 14,640. Maka KDNK harga pasaran 680,687 tolak 14,640, maka
KNK harga pasaran dapat dihitung iaitu sebanyak RM666,000 dan 47. Ingat bahawa KNK harga pasaran ini iaitu mengikut kaedah perbelanjaan. Kita mencampurkan jumlah perbelanjaan barang akhir dan perkhidmatan untuk mengelakkan pengiraan dua kali. Dan perbelanjaan ke atas barang perantaran ini tidak dikira. Rumusannya untuk kaedah perbelanjaan di mana KDNK harga pasaran sama dengan C campur I campur G campur perubahan I campur X tolak M. Dan untuk mendapatkan jawapan KNK harga pasaran, iaitu KNK harga pasaran sama dengan KDNK harga pasaran tambah PFBON. Perhatikan untuk kaedah perbelanjaan ini, kita akan dapat KNK harga pasaran. Baik, setakat ini kita telah pun lihat dua kaedah. Kaedah yang pertama iaitu kaedah keluaran. Kita akan dapat KDNK harga pasaran. Kaedah yang kedua iaitu kaedah perbelanjaan. Kita akan dapat KNK harga pasaran. Untuk kaedah yang ketiga iaitu kaedah pendapatan, iaitu lebih dikenali sebagai bayaran faktor, di mana di bawah kaedah pendapatan ini kita akan dapat KNBKF. Maksud di sini ketiga-tiga jenis kaedah jumlahnya adalah berbeza-beza antara satu sama lain. Mengikut kaedah pendapatan, di mana kita mencampurkan semua pendapatan faktor di sebuah negara untuk tempoh setahun. Dan pendapatan faktor ini terdiri daripada upah dan gaji, sewa, bunga bersih, keuntungan syarikat dan pendapatan perusahaan persendirian. Apakah yang dimaksudkan sebagai upah dan gaji? Iaitu pendapatan buruh yang termasuknya gaji bulanan, komisen, bonus dan sebagainya. Sewa iaitu pendapatan pemilik tanah seperti sewa kebun, sewa kilang, sewa rumah dan lain-lain. Bunga bersih iaitu pendapatan pemilik modal seperti faedah tabungan di bank perdagangan dan faedah sumbangan modal dalam perniagaan. Bunga ini tidak termasuk bunga atas pinjaman kerajaan dan bunga atas pinjaman pengguna. Keuntungan syarikat iaitu pendapatan pengusaha syarikat. Pendapatan perusahaan persendirian pula adalah seperti pendapatan pengusaha kecil seperti milikan perseorangan, perkongsian dan koperasi. Di sini kita lihat butiran dalam kaedah pendapatan. Antaranya, upah dan gaji RM80,000, sewa RM3,000, bunga bersih RM5,000, keuntungan syarikat RM20,000, pendapatan perusahaan persendirian RM9,000. Maka jumlah untuk kaedah pendapatan iaitu sebanyak RM117,000. Di sini perhatikan bahawa di bawah kaedah pendapatan, nilainya ialah pendapatan negara bracket dalam KNBKF.
Bagi kaedah pendapatan ini, tidak dipraktikkan di Malaysia ataupun tidak digunakan di Malaysia dalam pengiraan pendapatan negara. Kenapakah kita tidak menggunakan di Malaysia? Hal ini kerana terdapat masalah pengumpulan maklumat. Kaedah ini juga jarang digunakan di negara-negara lain kerana terdapat masalah pengumpulan data. Setakat ini sahaja untuk perkongsian kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan share dengan rakan-rakan anda yang lain YouTube channel Cikgu Tang sekiranya video ini membantu anda dalam pembelajaran. Terima kasih. Bye-bye.